Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid 2 gigih SMK Datuk Sulaiman. Baiklah, pada hari ini iaitu 17 Jun 2021, kita akan teruskan sesi PDPR kita dengan kemahiran menulis. Sebelum kelas PDPR ni berlangsung, kita dah pelajari ataupun saya dah ajar awak cara untuk menghasilkan perenggan pendahuluan dan juga perenggan isi semasa kelas bersemuka di sekolah. Macam kita tahu, dalam sesebuah karangan terdapat 3 bahagian besar ataupun 3 bahagian utama, iaitu perenggan pendahuluan, perenggan isi, dan yang ketiga iaitu yang terakhirlah, perenggan kesimpulan. Perenggan kesimpulan inilah yang kita akan pelajari pada hari ini. Macam mana cara untuk menghasilkan sebuah perenggan kesimpulan dengan cara yang mudah. Kalau sesebuah karangan tu tak ada perenggan kesimpulan, karangan itu boleh dianggap tidak lengkap. Kerana awak tidak menyimpulkan pandangan awak, pendapat awak, perbincangan awak secara keseluruhan. Maka sebuah perenggan kesimpulan sangatlah penting dalam sesebuah karangan. Sama juga macam sebelum ni, untuk perenggan pendahuluan dan perenggan isi, kita gunakan teknik ataupun modul pasang siap. Modul pasang siap maksudnya kita gunakan beberapa kata kunci untuk menghasilkan ayat yang apabila digabungkan dapat menghasilkan sebuah perenggan. Untuk teknik menulis kesimpulan, terdapat 4 kata kunci yang boleh digunakan. Tengok pada anak panah yang saya gerakkan ni. Yang pertama adalah konklusi. Konklusi ni bermaksud ayat yang di mana awak merumuskan isi keseluruhan ataupun perbincangan keseluruhan dalam karangan tersebut. Ayat pertama untuk perenggan kesimpulan adalah rumusan isi ataupun perbincangan keseluruhan awak dalam karangan tersebut. Apa yang awak dapat? Apa yang awak dapat simpulkan menerusi perbincangan awak dalam perenggan isi? Yang kedua adalah pihak. Pihak ni maksudnya siapakah pihak yang terlibat dalam isu yang awak bincangkan lah. Contohnya masalah disiplin, isu disiplin. Pihak yang terlibat mestilah paling utama contohnya adalah guru. Awak nyatakan siapa pihak yang terlibat dalam isu ni. Contohnya guru. Apa peranan guru? Peranan guru itulah yang akan membawa kepada cadangan. Cadangan awak. Apa cadangan awak untuk mengatasi isu masalah disiplin secara keseluruhan. Dan yang keempat dan juga yang terakhir, harapan. Harapan ni maksudnya apa harapan positif awak tentang isu yang awak bincangkan tu. Apa harapan awak pada masa akan datang tentang isu disiplin. Contohnya awak harap mungkin pada masa akan datang isu disiplin ini akan dapat diatasi supaya kita dapat melahirkan murid yang bersasiah tinggi. Bersasiah tinggi, berkepribadian murni. Itu adalah harapan. Ingat 4 kata kunci ni: konklusi, pihak, cadangan dan juga harapan. Baiklah, kita akan tengok contoh cara macam mana untuk hasilkan sesebuah kesimpulan. Ada 2 contoh. Kita akan bincangkan contoh yang pertama. Dia punya tajuk adalah cara untuk meningkatkan disiplin dalam kalangan murid. Dia punya tema ataupun tajuknya ataupun tema untuk karangan yang kita akan bincangkan adalah cara untuk meningkatkan disiplin dalam kalangan murid. Kita tengok dia punya kesimpulan. Macam mana cara dihasilkan kesimpulan berdasarkan teknik yang kita pelajari. Konklusinya, tengok konklusinya, terdapat pelbagai cara atau langkah yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin dalam kalangan murid.
Okey, terdapat pelbagai cara atau langkah ini adalah rumusan isi ataupun perbincangan keseluruhan awak dalam perenggan isi. Maksudnya, setelah awak menghasilkan karangan itu, awak dapat simpulkan bahawa sebenarnya ada banyak cara untuk mengatasi masalah disiplin ataupun meningkatkan disiplin dalam kalangan murid. Okay, itu apa yang awak dapat simpulkan. Okey. Okay. Yang kedua, bagi mencapai matlamat ini, semua pihak seperti ibu bapa. Okey, jap, dia tergerak. Okey, bagi mencapai matlamat ini, semua pihak seperti ibu bapa, guru dan masyarakat perlulah bekerjasama dengan melaksanakan peranan masing-masing sebaik mungkin. Okey, ingat, dia punya kata kunci kedua adalah pihak. Okey, siapa pihak yang awak dah bincangkan masa perenggan isi? Okey, contohnya ibu bapa, guru dan masyarakat. Okey, awak kena tegaskan lagi. Apa cadangan awak terhadap pihak-pihak ni? Okey, cadangan awak adalah mereka ni perlulah bekerjasama dengan melaksanakan peranan masing-masing sebaik mungkin. Okey, macam saya kata sebelum ni, okey, awak kena nyatakan peranan pihak-pihak ni, okey, secara umum. Okey, secara umum. Okey. Kemudian ayat yang keempat, menerusi usaha berterusan ini diharapkan agar kita dapat melahirkan murid yang bersasiah tinggi dan berkepribadian murni, sekaligus membentuk generasi yang akan memacu kemajuan negara pada masa hadapan. Okey, ayat terakhir ini adalah ayat harapan. Okey, apa harapan positif awak untuk isu ini? Mestilah awak harapkan perkara yang positif kan? Okey, awak harapkan agar kita dapat melahirkan murid yang bersasiah tinggi dan berkepribadian murni. Okey, kata kuncinya adalah diharapkan agar. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua, dia punya tema karangannya adalah peranan anda untuk mengurus masa dengan bijak. Okey, tengok ayat pertama. Kesimpulannya, pengurusan masa amatlah penting dalam kehidupan kita, khususnya bagi seorang murid. Okey, itu adalah apa yang awak dapat simpulkan setelah awak bincangkan dalam perenggan isi. Rumusan isi. Okey, awak nyatakan bahawa pengurusan masa ni sangat penting untuk kita lah, khususnya awak sebagai seorang murid. Okay. Itu adalah kesimpulan secara umum. Okay. Ayat kedua, oleh itu kita sebagai seorang individu perlulah mempunyai rasa tanggungjawab dalam memastikan masa kita dimanfaatkan dengan baik. Okey, ingat kata kunci kedua adalah pihak. Okey, pihak. Okey, pihak adalah individu kita. Okay. Apa cadangan awak adalah supaya seseorang individu itu perlulah mempunyai rasa tanggungjawab dalam memastikan masa kita dimanfaatkan dengan baik. Ini adalah secara keseluruhan, cadangan awak secara keseluruhan. Okay. Menerusi pengurusan masa secara bijak, diharapkan agar kita dapat memastikan masa kita diisikan dengan perkara-perkara yang hanya mendatangkan manfaat untuk kemajuan diri semata-mata. Okay, ini adalah ayat harapan. Okay, awak berharap supaya setiap orang dapat memastikan masa mereka dengan perkara-perkara yang mendatangkan faedah saja untuk kemajuan diri. Okay. Jadi, kita dah tengok dua contoh. Okay, dua contoh untuk menghasilkan perenggan kesimpulan. Dengan merujuk kepada 4 kata kunci berdasarkan modul pasang siap. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Okey. Selesai video ini, kamu semua perlu menghasilkan satu perenggan kesimpulan dalam waktu PDPR ini dan kita akan bincangkan bersama-sama dalam kumpulan WhatsApp ataupun Google Meet. Okey, dua lagi soalan awak perlu hasilkan perenggan kesimpulan sebagai tugasan di rumah ataupun kerja rumah yang awak perlu hantar kepada saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.